Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini saya nak kongsikan satu resepi makanan kegemaran rakyat Malaysia, iaitu roti canai. Tekstur roti canai yang dihasilkan menggunakan resepi ini ialah garing dan sedikit rangup di bahagian luar dan sangat lembut di bahagian dalam. Okey, jom kita mula. Bahan-bahan yang diperlukan ialah 1 sudu besar margarin, sedikit garam, anggaran setengah sudu kecil, 1 sudu besar gula, masukkan juga 1 sudu besar susu pekat manis. Kita kacau dulu semua bahan ni, baru masukkan telur. Ini sama macam nak buat kek pula. Okey, bila bahan-bahan ni dah sebati, baru kita masukkan telur sambil pukul lagi. Okey, teruskan kacau sampai semua sekali sebati. Okey. Kemudian masukkan 3 cawan tepung gandum. Untuk roti canai ni saya guna tepung gandum Cak Saw. Gaul tepung sehingga menjadi seperti sebut roti. Okey, bila dah berderai macam ni, kira dah jadilah ni. Bila tepung dah jadi macam sebut roti, kita buat lubang di bahagian tengah. Ini macam nak bancuh simen pula. Kemudian masukkan air sejuk sedikit demi sedikit sambil uli. Saya guna air sejuk sebab saya suka tekstur bahagian luar roti canai ni lebih crispy. Okey, kalau yang suka roti canai ni liat-liat sikit, guna air suam. Sukatan air untuk uli hingga menjadi dough ni anggaran 150 ml. Kemudian tutup dough dengan kain lembap dan rehatkan dough selama lebih kurang 10 minit. Okey, selepas 10 minit kita tengok dough ni dah semakin lembut. Kemudian kita uli semula. Saya uli sekejap je, lebih kurang ada 3 minit. Kalau korang rajin, ulilah lama sikit, nanti dough lebih lembut, lebih sedap. Kemudian tutup semula dengan kain basah dan rehatkan dough selama lebih kurang 5 minit. Selepas lebih kurang 5 minit, dough kita nampak semakin lembut. Bahagikan dough kepada beberapa bahagian dan buat rounding. Nak buat rounding macam mana tu terpulanglah. Saya cuma macam tolak-tolak ke bahagian dalam, janji jadi bulat. Kira settle lah tu. Okey, sementara saya buat rounding ni, nak tanya sikit. Korang jumpa dan tonton video ni macam mana? Contohnya kalau subscriber yang datang tonton ni berdasarkan notification squad, tonton video sebab direkomend oleh YouTube, ataupun memang korang search cari video roti canai. Okey, komen kat bawah ya. Bagi yang supporting, saya ucapkan terima kasih. Kemudian kita sediakan bekas untuk menyimpan dough roti canai. Sapukan margarin supaya dough tak melekat pada bekas. Sapu dough dengan margarin, kemudian masukkan ke dalam bekas. Lebih senang kalau guna bekas yang ada penutup. Ulang proses rounding sehingga habis dough. Dan pastikan setiap dough disapu dengan margarin supaya tidak melekat antara satu sama lain. Tutup dough ataupun wrap dough dan rehatkan selama lebih kurang 4 jam. Untuk dapatkan result yang terbaik, kita rehatkan semalaman. Senang cerita, uli sebelah malam kalau nak makan untuk sarapan pagi esok. Sapu sedikit minyak pada papan canai. Kalau nak guna tudung periuk pun boleh.
Selepas direhatkan semalaman, dough kita menjadi sangat lembut. Saya tak pandai nak canai, cuma tarik-tarik dia senipis yang boleh. Dough ni lembut, so senang untuk kita tarik. Kalau ada koyak sikit-sikit tu kira halal je lah. Sambil tarik tu sapu sedikit minyak supaya nanti roti canai kita akan berlapis-lapis. Kalau nak buat roti canai bentuk petak, cuma lipat kiri kanan dan atas bawah. Tapi saya suka roti canai yang bentuk macam sanggul. So kita buat bentuk sanggul dulu. Kalau nak terus goreng, bila dah siap sanggul, tekan lepeh dan terus goreng. Tapi saya habiskan semua sanggul ni dulu sebelum mula menggoreng. Okey, ini dia tadi dough yang kita dah buat sanggul. Kita tekan lepeh. Saiz tu lebih kurang macam roti canai yang kita makan kat kedai tu. Okey. Panaskan kuali dan letakkan sedikit minyak. Saya guna kuali roti jala. Kemudian letakkan roti canai yang telah kita lepehkan tadi. Goreng guna api kecil sahaja. Terbalikkan roti canai dan goreng sebelah lagi sehingga garing. Okey, dah siap roti canai kita. Kalau suka roti canai yang ada flakes tu, rangup-rangup pecah-pecah dekat luar tu, tepuk. Roti canai ni walaupun dah sejuk tapi masih lagi rangup dan juga lembut di bahagian dalamnya. Kalau tak ada kuah kari ataupun kuah dal, makan macam ni pun dah sedap. Okey, terima kasih menonton. Selamat mencuba. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share.